Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali ke channel Cikgu Hasifah Aiking. Pada video kali ini, Cikgu akan berkongsi lagi dengan mata pelajaran matematik tingkatan 3 KSSM bab 8 lokus dalam 2 dimensi, standard kandungan 8.2 lokus dalam 2 dimensi. Standard pembelajaran 8.2.1 memerihal lokus bagi titik yang pertama berjarak tetap dari satu titik tetap. Yang kedua, berjarak sama dari dua titik tetap. Yang ketiga, berjarak tetap dari satu garis lurus. Yang keempat, berjarak sama dari dua garis lurus yang selari. Dan yang kelima adalah yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. Seterusnya, membina lokus tersebut. Okey, ini adalah konsep di dalam buku teks. Lokus dalam dua dimensi merupakan satu set titik yang kedudukannya memenuhi syarat tertentu. Okey, so ada 5 keadaan lokus yang memenuhi syarat tertentu. Syarat yang pertama adalah lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Clue dia, satu titik tetap. Okay. Bila satu titik tetap, lokusnya akan berbentuk bulatan. Syarat yang kedua, lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. Syaratnya daripada dua titik tetap. Okay, so lokusnya adalah yang di tengah-tengah sini, ya, pembahagi dua sama serenjang. Okay, syarat yang ketiga adalah lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus. Okay, so daripada satu garis lurus ni, lokus adalah sepasang garis lurus selari. So terdapat dua lokus. Syarat yang keempat, lokus bagi titik berjarak sama dari dua garis lurus yang selari. Dua garis lurus yang selari, kita akan dapat lokusnya adalah di antara dua garis lurus tersebut, ya, di tengah-tengah, iaitu kita akan dapat satu garis lurus. Okay, berada di tengah-tengah. Itu adalah lokusnya. Syarat yang kelima, lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. Lokusnya adalah pembahagi dua sama sudut. Garis bersilang macam ni, lokusnya adalah yang berada di tengah-tengah, ya, iaitu pembahagi dua sama sudut. Okay, sama juga yang di bawah ni. Okay, lokusnya akan berada di tengah-tengah. Okay, so ini adalah 5 syarat lokus dalam 2 dimensi. Uji minda 8.2a, soalan nombor 1. Raja menunjukkan garis lurus PQ yang berjarak 5 cm. A. X ialah satu titik yang sentiasa berjarak 3 cm dari titik P. Uraikan selengkapnya lokus bagi titik X. Jarak 3 cm daripada titik P. Okay, so kalau satu titik sahaja, maknanya lokusnya itu adalah berbentuk bulatan. So kita ukur daripada sifar sini 3 cm. Daripada titik P ini, lokusnya adalah berbentuk bulatan. Lokus X. Y ialah satu titik yang sentiasa berjarak 4 cm dari titik Q. Uraikan selengkapnya lokus bagi titik Y. So daripada satu titik juga, yang adalah berbentuk bulatan. So kita ukur bila jangka lukis ini 4 cm. Jarum ini kita letakkan di titik Q. Okey, siap. So kita labelkan lokus Y. Uraikan. Okay, so kita kena huraikan soalan A. Jawapan dia adalah lokus X ialah satu bulatan berpusat di P dan berjejari 3 cm. B. Lokus Y ialah satu bulatan berpusat di Q dan berjejari 4 cm. Soalan nombor 2. Raja di sebelah menunjukkan segi empat sama A, B, C, D yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit.
P, Q, R, S dan T ialah 5 titik yang bergerak di dalam segi empat sama ABCD ini. Dengan menggunakan huruf di dalam raja, nyatakan lokus bagi titik. Soalan A, P yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik A dan D. Titik A dan D. So, lokusnya adalah yang berada di tengah-tengah ini. Okay? Sama jarak daripada A dan sama jarak daripada D. So, lokusnya terus sini. H, F, G. Ini adalah lokus P, iaitu H, F. Seterusnya soalan B, Q yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik B dan titik D. Titik D dan titik B. So, bila daripada dua titik, lokusnya itu adalah berada di tengah-tengah titik tersebut. Okay, so dua titik ini di tengah-tengahnya adalah AC ya. Lokus Q. So, dia bergerak daripada sini, jarak daripada D dan jarak daripada B itu sentiasa sama. Okay, gerak lagi sini sentiasa sama. Gerak lagi sini. Okay, jaraknya sentiasa sama daripada D dan juga B. Okay, so sepanjang AC. So, C, R yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit dari garis lurus BC ya. Satu garis lurus ni, garis lurus BC ni, okey, 4 unit. So 1, 2, 3, 4. So EG ya, okey. Dan juga di sebelah sini ya. Tapi kita tak payahlah bagi jawapan di sebelah sini sebab kita hanya bagi jawapan yang berada dalam grid sahaja. So, garis EG ini adalah lokus R. Ada di sini. Jaraknya sentiasa sama 4 unit daripada garis lurus BC ini. Bila R itu bergerak di sini kedudukan dia, okay, jaraknya pun akan sentiasa 4 unit daripada garis lurus BC. Okay, so jawapannya adalah EG. Soalan D, S yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis lurus AB dan BC. Lurus satu ni AB, BC. Lurus ini bersilang di titik B. Okey. So, di manakah lokusnya? Adalah lokusnya berada di tengah-tengah ini ya. Okey, supaya jaraknya sentiasa sama daripada dua garis lurus ini. Okey, lokus S. Okey, laluan lokus S. Okey, katakanlah S itu ya, S itu berada di sini. Okey, berada di sini. Jaraknya daripada garis lurus AB ni adalah sentiasa sama dengan jaraknya dari garis lurus BC. Okey, kemudian dia gerak lagi, lokus S ini berada di sini. Bila lokus S ini berada di sini lagi, jaraknya daripada garis lurus AB ni adalah sentiasa sama juga dengan jaraknya daripada garis lurus BC. Okey, so lokusnya adalah BD. Okey, lokus S adalah BD. Soalan E, T yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit dari garis lurus EG. T ini dia akan bergerak sentiasa 4 unit daripada EG. So, 1, 2, 3, 4. 4 unit ya, 4 kotak ni. Okay, 4 unit. Kemudian satu lagi, 1, 2, 3, 4 ya. Okay. So, ada dua lokus di sini. So, inilah dia punya lokus T. So, lokus T, ada dua lokus T di sini. So, jawapannya adalah A, D dan BC. Okay, sentiasa bergerak 4 unit daripada garis lurus EG ini. So, lokus itu berada di A, D dan BC. Soalan nombor 3, raja di sebelah menunjukkan garis lurus CD yang berjarak 6 cm. Ini ya. T ialah satu titik yang sentiasa berjarak 1.5 cm dari garis lurus CD. A, lukis lokus bagi titik T per 1.5. So, daripada sini
dua garis lurus ni, yang sentiasa berjarak 1,5 cm daripada garis lurus CD. Uraikan selengkapnya lokus bagi titik T. Lokus bagi titik T itu ialah sepasang garis lurus yang berjarak 6 cm yang selari dengan garis lurus CD ini dengan jarak serenjangnya 1,5 cm. Soalan nombor 4, bina lokus bagi titik Y bagi situasi yang diberikan. Soalan A, sentiasa berjarak sama, berjarak sama daripada garis lurus PQ dan garis lurus PR. So lokus itu berada di mana? Berada di tengah-tengah. Supaya jaraknya sentiasa sama daripada garis lurus PQ dan juga dari garis lurus PR. Daripada titik P ni, letakkan jarum itu di titik P ya. Kita nak buat pembahagi sama sudutnya, pembahagi dua sama sudut. So buat letakkan jarum jangka lukis ini di titik P. So bukaan itu adalah agak-agak je ya. Dan kita buat lengkok. Buat lengkok di PQ dulu. Lengkok di PQ, kemudian dengan bukaan yang sama, jarak yang sama, kita buat lagi lengkok, satu lengkok di PR. Kemudian jarum ini kita pindahkan pula ke lengkok yang kita bina tadi. Letakkan di lengkok PQ dulu. Kemudian kita buat satu lengkok di tengah-tengah ni. Dan juga daripada PR ini, supaya lengkok di tengah-tengah ni bersilang. Lepas tu sambungkan ya titik persilangan lengkok ini tadi. Inilah lokus Y. Kita labelkanlah lokus ini, lokus Y. Siap untuk soalan A. Kita pergi kepada soalan B. Y ini adalah titik yang bergerak. So di sini ada dua titik ya, titik C dan D. So di manakah lokus itu? Lokus itu terletak di tengah-tengah ini supaya jaraknya daripada titik C dengan titik D itu sama. So kita buat gunakan jangka lukis. Kita ukur jangka lukis kita ni lebih daripada separuh ya, sebab kalau tidak nanti dia tak bersilang. Kemudian kita buat lengkok di atas dan bawah titik C ni ya. Dan jarum ni cikgu pindahkan ke titik D dengan bukaan jangka lukis yang sama. Kita buat lengkok juga atas dan bawah ya, supaya dia bersilang ya. Atas dan bawah. Dan kita sambungkan guna pembarisnya. So itulah kita dapat garis 90 darjah. Garis serenjang. Ini adalah lokus Y. So titik Y itu dia akan bergerak di sepanjang garis lurus ini. Ada di sini. Jaraknya daripada C itu sentiasa sama juga dengan jaraknya daripada D ini. Dia bergerak lagi di sini, kedudukan dia di sini sama juga ya, jaraknya daripada C itu adalah sama juga dengan jaraknya daripada D. So lokusnya itu adalah di sepanjang garis lurus ini ya, di tengah-tengah garis lurus CD ini, lokus Y. Seterusnya kita pergi kepada soalan C. Sudut PQY adalah sama dengan sudut RQY. Titik P dan titik R ini bersilang di titik Q. Q ini kita buka jangka lukis ni, dia nak sudutkan. So kita buatlah sudut pembahagi dua sama sudut di sini. So kemudian kita panjang, kita buka lebih sedikit jangka lukis kita ni. Kemudian daripada lengkok yang kita buat tadi tu, kita letakkan jarum jangka lukis ni di sini, kiri dan kanan. Kemudian kita buat lengkok di tengah-tengah ni ya, di sini lagi. Buat macam ni dengan bukaannya yang sama, supaya dia bersilang di sini ya, supaya lengkok ini bersilang di tengah-tengah ni. Kemudian
Sambungkan digunakan pembaris ya. Titik. Kemudian kita labelkan locus Y. Soalan nombor 5. Raja di sebelah menunjukkan trek larian. Seorang olahragawan berlatih dengan keadaan beliau sentiasa lari selang 2 lorong dari lorong 4. Ni lorong 4 Okey, lorong 4 tersebut. Lukiskan lokus larian olahragawan tersebut. Okey, di manakah pergerakan olahragawan tersebut, di mana jaraknya mesti 2 lorong daripada lorong 4 ni. Olahragawan tu dia berlatih, jarak dia 2 lorong daripada lorong 4 itu. So di sepanjang lorong inilah. Okey, itu lorong 1 dan juga di sepanjang lorong 7. Ni lorong 7. Okey, so di sinilah, di sepanjang sini dia berlatih. Okey, iaitu lokusnya ada 2 lah. Lorong 1 dan lorong 7.